boleh mulakan kuliah tak? Morning. Okay. Sekarang ni kita nak buat calculation ya untuk delta ni, sama ada delta kita ni included in the model. Yang kalau kita ada data zakat ni, kita try and error, kita masukkan dulu delta, lepas tu kita buang, kalau not significant kita buang delta. Tapi yang sebenarnya adalah kita cek kaedah yang betul adalah kita kena kira dulu delta tu. Kalau delta tu lebih besar daripada 2 ataupun kurang daripada negatif 2, dia punya modulus tu lebih besar daripada 2, baru kita masukkan di dalam model. Kalau tidak, kita tak. yang kita buat tu, yang praktikal yang kita buat tu sebenarnya try and error. Jadi yang sebetulnya kita kira dulu delta. So bagaimana nak kira dulu delta ni? Yang pertama sekali adalah kita punya time series tu must be stationary. Jadi kita kena plot data time series, data siri masa tu. Kalau dia tak stationary, kita differencekan dia. Okay. So setelah stationary semua tu, baru kita kira delta. Jadi sekarang ni you all minta tolong salin dia punya formula ni, formula ni, ataupun saya share lah, senang sikit. Okay, saya share dengan you all. Kejap. Saya share. Okay, done share. Okay, so apa tu? Tengok kat sini guideline for tentative identification. So sekarang ni kita nak kira kita punya delta ni. So dia punya delta ni, formula delta ni sama dengan Z bar bahagikan dengan SZ bahagikan N tolak B tambah 1. And then absolute value ni untuk delta ni mestilah lebih besar daripada 2. Jadi formula ini akan dipakai sama ada satu beza dia adalah seasonal ataupun beza dia ada difference dia adalah non-seasonal, sama ada beza dia non-seasonal 2 kali ataupun seasonal 2 kali, semua boleh dipakai. Okey. So perhatikan di sini yang apa tu ZB ni adalah ZB ni data kita ZT, tetapi ZB ni setelah kita punya data tu dah stationary. Kalau you perhatikan kat sini, tengok T sama dengan B. T sama dengan B sehinggalah N. So katalah data kita ada 10. Saya terangkan dulu. Subhanallah. Kena guna PowerPoint ya.
Tu tengok kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Okay, Z bar ni sama dengan summation, tengok T sama dengan B hinggalah N ZT. Lepas tu bahagikan dengan N tolak B tambah 1. Look, kalau kita difference, okay, difference D sama dengan 1 kali non-seasonal, D sama dengan 1 kali, katalah observation kita adalah 10. Bila kita difference 1 kali, observation kita sama dengan 10. Okey, maksudnya T kita tu bermula daripada T ni, ini dia akan bermula dengan 2. So maksudnya summation T daripada 2 sehinggalah 10 ZT. Bahagikan dengan N tu 10. N 10 tolak B. B bermula daripada 2. B bermula daripada 2. B bermula daripada 2 tambah 1. So maksudnya summation ZT, T daripada 2 ke 10, 10 tolak 2, 8 tambah 1, 9. So memang betul lah formula ni. Sebab bila difference sama dengan 1, maka observation yang kita mulakan adalah kita difference sekarang ni YT. YT kalau difference D sama dengan 1. Ni observation pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. So difference sama dengan 1 tak ada yang sini. Yang ni je ada. Kalau difference sekali lagi, difference sama dengan 2. So yang tak ada kat sini, tak ada kat sini, ini yang ada. So B kita akan bermula daripada 3. Okey, tengok sini. Kalau B kita bermula daripada 3, okey. Kalau difference N sama dengan 10, difference sama dengan 2, ni YT kita, observation kita, ada observation yang pertama, kedua, ketiga, keempat. So D sama dengan 1 kat sini, so kat sini tak ada. Yang ada kat sini, kat sini, kat sini. Kalau D sama dengan 2, sini tak ada, sini ada, bermula di sini.
So bila bermula daripada sini, so new observation N yang baru sama dengan tolak 2 ni adalah 8. So Z bar yang kita kira adalah summation T tu bermula dengan ni. Bermula di sini. Di sini kita bermula. T bermula dengan 3 sehingga ke 10. 3 ke 10 ZT. Bahagikan observation ketiga 10 tolak 2 jadi 8 observation, bahagikan dengan 10 tolak 3 tambah 1. Jadi 7 tambah 1 8. Jadi summation T daripada 3 ke 10 ZT bahagikan dengan 8. Okey. Kalau kes yang tu. Kalau kita ada kes yang berikutnya. Kalau kita ada observation sama dengan 10. Observation sama dengan 10. Okey. So kita ada YT kat sini. YT kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N sama dengan 10 seterusnya. Okey. So kalau D sama dengan 1. Kat sini tak ada. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Lepas tu kita ada D besar sama dengan 1. Cycle dia sama dengan 4. Okay. So kita tolak another 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tak ada. So yang 6 je ada. Okay. So kalau D ni, D besar ni, S dia sama dengan 4. So observation N new sama dengan 10 tolak 5. Sama dengan 5. Okey. So Z bar kita, Z bar ni, nak kira Z bar ni, kena clearkan Z bar ni sebab formula ni melibatkan Z bar. Ni formula ni ZT tolak dengan Z bar kuasa 2. Semua melibatkan Z. Lepas tu Z bar, SZ ni SZ. XZ melibatkan Z bar. Okey. So sekarang ni Z bar kita ni, kalau salah Z bar ni, salah lah you punya calculation. Z bar ni summation daripada 10 kan. T sama dengan B. T sama dengan B. Di mana B bermula di sini? B sama dengan 6. ZT bahagikan dengan N 10 tolak dengan 6 tambah 1. So maksudnya summation ZT T daripada 6 ke 10 bahagikan dengan 5. Okey. Jelas ya? Okey. Satu lagi. Katalah kita ada observation kita N sama dengan 20. Okey. N sama dengan 20. So YT katalah difference sama dengan 1. Difference sama dengan 1. So yang pertama ni tak ada. Yang kedua ada. Okey. Lepas tu kita ada cycle dia S sama dengan 12. So D sama dengan 1. So maksudnya dia akan bermula sehinggalah observation ke-13. Observation ke-13 ni tak ada lagi. Observation ke-14 baru ada. Yang ni tak ada sehinggalah yang ni. Sebab dia tolak dengan 1 campur 12 tolak 13. So N new sama dengan 20 tolak dengan berapa? 20 kita tolakkan dengan 13. Kita tolakkan dengan 13 maksudnya kita hanya ada 7 observation sahaja. So Z bar kita, Z bar ni akan sama dengan, dia akan bermula dengan yang ke-14. Jadi T sama dengan 14 sehingga ke-20 ZT. ZT ni adalah stationary series. Lepas tu bahagikan dengan 20 tolak dengan 14 tambah 1. So 6 tambah
6 tambah 1, 7. So summation of ZT dibahagikan dengan 7. Okey, jelas. Okey. So dia punya formula ni, ini adalah Z bar. Lepas tu summation, mula-mula kena cari Z bar. Lepas cari Z bar ni kena cari summation ni, T ni sama, dia bermula dengan B. T bermula dengan B. ZT tolak dengan Z bar kuasa 2. N tolak B tambah 1 tolak 1 kuasa setengah. Last sekali delta sama dengan Z bar bahagi dengan SZ bahagi dengan square root N tolak B tambah 1. Okay, come. Sekarang kita buat calculation. Delta ni, data Jenkins ni saya dah bagi dalam apa? Dalam you all punya tu. Dalam you all punya subhanallah Dr. Nurizan. You all punya WhatsApp. Okay. So sekarang ni kita tengok ya. So sekarang saya nak you all kira. Okay. Sekarang ni untuk data Jenkins ini untuk data Jenkins ini calculation kita adalah ni adalah data asal YT. Kita plot lah dulu kalau you all rasa tak sure, kita plot dulu. Saya tolong plotkan untuk you all. Kalau kita rasa tak sure, kita plot dulu. Stationary ke tak? Dia macam ni. Dia macam ni. Ini adalah data asal. So kalau kita plot yang ni, boleh tak plot kat sini? Oh, dia tak cantik. Tak apa. Oh, yang ni tak jelas sangat. Kita tukar kepada garis-garis lah. Oh, dia pattern dia macam ni. Tak apa. Yang kita ambil yang lain. Tak cantik yang ni. Sekejap. Okey. Tak cantik juga. Okey, tak apa. Kita assume apa tu? Kita assume untuk case data ni, kita assume difference dia sama dengan sekali. D sama dengan sekali. D sama dengan sekali ni, makanya ini adalah Z kita, ZT sama dengan YT tolak YT tolak 1 lah. Maksudnya ini data ni, data yang kedua ni maksudnya B3 tolak dengan B2 ni data ni. Okey, so sekarang ni untuk yang ini, untuk 15 observation ini different sekali, so kita ada 14. Okey, so untuk dapatkan Z bar ni, perhatikan di sini, Z bar ni adalah pengiraan dia kepada data yang stationary. Data yang stationary, bukan original data. Ini adalah ZT, T daripada B ke N. So, jadi kalau kat sini yang kita kena ambil adalah ini. Semua ini kita kena dapatkan dia punya summation. Okey, summation untuk 14 observation ni, summation untuk 14 observation ni adalah yang ni. D3 hingga D16 ni. Jadi sekarang ni kita kena dapatkan Z bar. Z bar ni adalah yang ini bahagikan dengan 14 lah.
bahagikan dengan 14. Tu adalah Z bar. Okey. So sekarang ni you all kena kira sampai dapat. Bagaimana nak dapatkan exact? Exact ni adalah summation of Z bar tolak ZT tolak Z bar kuasa 2 bahagikan dengan semua benda ni. Jadi langkah yang berikutnya, you all kena kira ZT tolak dengan Z bar. So ZT tolak dengan Z bar. Lepas tu kuasa 2 kan. ZT adalah yang ni. Yang data stationary ni. D ni data stationary ni tolak dengan Z bar. Z bar tu yang kita perolehi lah. Z bar yang kita perolehi. Lepas tu kuasa 2 kan. Kenapa saya guna 0.1349 ya? Sekejap. Kan. Sekejap. 04. Kat mana Dr. Nurizan ambil yang tu? Bismillah. Kejap. 14. 29. Sekejap. Yang ni betul dah calculation ni. Okay. Tak apa. Kita buat semula. Don't worry. Okay. Si tukar kepada Z bar ni. Okey, mula-mula sekali you all kira dulu Z bar ni and then saya tukar kat sini. Saya tukar kepada 0.429. 0.429. 29. Harap betul ya. Okey, done. Copy. Paste. Okey. Semua dah. Okey, so sekarang ni. Okey, thank you. Okey. Semua ni dah ya. Saya menggunakan Z bar ni adalah 0.429. Okey. 0.429. Jadi sekarang ni saya dah, ini adalah summation untuk yang ni. Summation ZT tolak dengan Z bar kuasa 2. So yang ni summation dia. Oh, summation ni dari sini ke sini. Yang ni 18 bahagi dengan 13. Okey. So yang ni summation ni, lepas tu sekarang ni kita nak kira summation yang ini. Summation yang ni adalah summation yang atas ni. So yang ni kita bahagikan dengan 13. Kenapa? Kenapa summation ni kita bahagikan dengan 13? Tengok kat sini. N kita adalah 15. Tolak dengan B. B kita adalah 2. B kita adalah 2. 15 tolak 2. 15 tolak 2, makanya kita akan dapat 15 tolak 2
makanya kita akan dapat 13. 13 campur 1, 14. 14 tolak lagi 1, makanya kita dapat 13 kat sini. Kini summation ni, so yang ni adalah 20 ni bahagikan dengan 13. Kita dapat this value. Okay. Then untuk dapat SZ ni kena square root kan yang ni. Kuasa punca setengahkan yang ni. Kena square root kan yang ni. SQRT yang ni. So ini adalah SZ kita. Ni pengiraan dia ni, insya-Allah betul lah. Kalau salah you kira semula. So sekarang ni untuk dapatkan delta tu, untuk dapatkan delta ni adalah Z bar bahagikan dengan SZ bahagikan square root N tolak B tambah 1. Jadi square root N tolak B tambah 1 ni adalah 15 tolak 1 tolak 2 tambah 1. Jadi 15 tolak 2 tambah 1 maksudnya square root untuk 14. Ni square root untuk 14. Lepas tu kita ambil yang bahagian bawah ni SZ bahagi dengan square root untuk 14. Jadi SZ ni nilai ni bahagikan dengan square root untuk 14. Jadi 1.2 bahagi 3 dekat 4 ni kita dapat 0.33. So bila dah nak dapat delta adalah delta kita adalah Z bar bahagikan dengan SZ bahagikan dengan yang ni. So delta kita ni adalah Z bar kita ni adalah D20 kat sini bahagikan dengan E25. So ini adalah delta kita untuk Jenkins yang ni. Untuk calculation Jenkins yang ni, ini adalah delta kita. So ini adalah delta kita. Maka di sini delta kita ni, delta ini adalah kurang daripada 2. Kalau di sini delta kita ni kurang daripada 2. Delta kurang daripada 2 ni maksudnya dia modulus pun kurang daripada 2 sebab dia dah positif. Maka untuk kes ini constant tidak boleh dimasukkan di dalam model. Okey, yang tu kalau kita assume dia, kalau kita assume dia adalah difference dia sekali. Doktor, Ya. yang tekan itu itu row D4 kan, saya dapat negatif 0.4. Negatif D4. Yang total dapat total dapat 3.60. Tapi saya dapat negatif 0.4. Oh, dia silap ni. Dia dah copy paste kat sini. Sekejap saya copy yang ni. Copy yang ni, copy paste kat sini. Patut dia jadi lari kita punya tu. Oh, betul lah yang asal tu 1429. Alah, hai Dr. Nurizan. Tak apa, kita tukar balik. 0.1429. 1429. Kita tukar balik Nuri. Sebab dia saya tak perasan dia tertukar yang lain. So yang ni dah berubah kan? Okey, copy. Yang ni sekejap ya anakku. Sabar. Susahlah mengajar online ni, tak suka. Tak ada pilihan. Paste. Okay. Thank you. Okay, dah semua. So Z bar dah. So yang lain semua samalah kan? Okay. Kalau pengiraan tu, kalau dia punya pengiraan tu ni, kalau difference dia sekali, kalau difference dia dua kali, nilai ni kita perolehi daripada
daripada daripada different sekali ni. Kita bukan ambil daripada original observation. Kita ambil daripada different sekali ni. Different sekali tu kita akan dapat nilai ni. InsyaAllah betul lah nilai ni. Okay. So kalau untuk nilai ni, ini kita untuk nilai ni kita akan dapat dia punya Z bar. So Z bar ni kalau untuk nilai ni kalau kita dah difference sekali lagi, Z bar dia ni akan dibahagikan dengan 13. Z bar ni sebab kita dah tak ada data kat sini. Data kat sini tak ada. Data kat sini juga tak ada. Subhanallah. Data kat sini tak ada, saya tulis XX, dan data kat sini juga tak ada. So dia bermula dengan data yang ketiga. Data ketiga tak ada. So total observation adalah 13. So Z bar ni total ni kita bahagikan dengan 13. So bila kita bahagikan dengan 13 yang tu ni kat mana saya kira. Bismillah. Okey. Kita boleh buat. Kita boleh kira sekali lagi kat sini ni kita boleh kira sum kat sini, kita sama-sama buat, takut salah yang tu. Yang ni dia punya calculation dia sama saja, cumanya subhanallah yang ni kita tolakkan dengan yang ni, kita ambil value ni. Lepas tu kita kuasa duakan dia. Star. Kalau nak senang, Allahu Rabbi, ya Allah ya Tuhanku. Bismillah. Okey. Bismillah. Sabar ya. Bismillah. Yang ni pula dengan yang ni. Copy. Paste. Okay, done. Lepas tu yang ni adalah sama dengan yang ni kuasa duakan. Kau tolong kira juga. Okey. Lepas tu kita nak buat sum kat sini. Okey, kita nak buat sum kat sini. Ini sum. Kita ambil sum daripada sini. Daripada sini ke sini. Okey, done. Okey. Dah dapat sum kat situ. Let we check. Sama tak 34? Lainnya. Okey. Okey, sekarang ni kita follow yang ni ya. Okey, sekarang ni kita dah dapat yang ni, you all tolong buat juga ya, double check dengan saya. Okey, yang ni ini adalah ini kita punya nilai ni tolak dengan ni. Ni kalau difference 2 kali. So ini adalah dia punya sum dia. So sum dia. So untuk dapatkan SZ kita buat kat sini. Untuk dapatkan SZ S_Z ni
S underscore Z ni adalah yang ni kat sini dulu ni 34 ni bahagikan dengan N tolak P, N tolak 3 tambah 1 N tolak 3 maksudnya 15 tolak 3 12 tambah 1 13 ni N 15 tolak 3 12 tambah 1 13 tambah 1 13 tolak 1 12. Jadi yang ni adalah yang ni bahagikan dengan 12. So kat sini sama dengan yang ni bahagikan dengan 12. 12. Subhanallah. Betul lah. Yang ni ini bahagikan dengan 13. So ini bahagikan dengan 12. So yang ni adalah SZ kita. S underscore Z yang ke atas tu bukan SZ lagi. S underscore Z ni kena ambil square root. Yang ni function dia adalah SQRT bagi yang ni. Okey. Kita dapat itulah SZ dia. So yang sini sama dengan kolom ni, ini adalah SQRT N tolak B, 15 tolak dengan 3, 15 tolak 3, 12 tambah 1, 13. So ini 14, so yang ni akan jadi square root bagi SQRT bagi 13. SQRT, okey, SQRT bagi 13. Letak je nombor kat sini. 13. So okey. So dia akan dapat 3 point something lah. Lepas tu SZ bahagi dengan SQRT ni, SZ ni, yang ni, SZ bagi SQRT yang ni, maksudnya kat sini sama dengan you all tolong kira SZ bahagikan dengan yang ni. Okay. Itu. So kita punya delta adalah kat sini. Delta kita ini adalah SZ bahagi dengan SQRT N tolak B tambah 1. Okay. So kita punya delta calculation dia adalah Z bar bahagikan dengan ni. So yang ni adalah Z bar kita. Ini kita punya Z bar bahagikan dengan yang ni. Dan so ini delta kita, kalau saya tak salah lah, ini adalah delta kita kalau kita difference 2 kali. So yang ni adalah model ARIMA kita. Subhanallah. Ini kalau kita ada model ARIMA yang pertama tu, model ARIMA yang pertama tu kita difference sekali. Model ARIMA yang pertama tu kita difference sekali. So ARIMA kita, saya tak check dia punya P1Q. So delta ni, delta sama dengan 0.59. Less than 2. Modulus delta not included in the model. Okay. So kalau model yang kedua, ARIMA P2Q, kita punya delta sama dengan modulus 0.02. Subhanallah, modulus 0.02. So less than 2 maksudnya not included in the model. So either D, ini D sama dengan 1
ataupun D sama dengan 2. Untuk kes yang ni constant ni tak ada. Constant tak ada. Pemilihan PQ ni you all dah mahir, kita dah buat banyak kali. Pemilihan PQ tu berdasarkan kepada ACF dengan PACF. Okey. So saya tanya semua orang dapat tak value ni? Bandingkan dengan saya, dapat tak value ni? You all? Dapat tak? Kalau tak dapat saya tunggu, kalau dah dapat saya move. Dapat ke tak? You all dapat tak? You all dah hilang dah daripada kelas ni. Hello? Ada tak orangnya? Belum dapat? Okey, saya tunggu. Belum dapat. Kalau dapat jawapan lain bagi tahu. Okey. Belum dapat. Kalau dapat jawapan lain bagi tahu. Okey. Allah. Subhanallah. The ROE, what is the ROE? Yang ROE ni so D sama dengan sekali, maksudnya dia tak ada apa, dia ada satu je kosong. Ni. D ni sama dengan sekali. Yang ni pula adalah ni sama dengan 2. D sama dengan 2. Kan? Ni D sama dengan 2. Ni D sama dengan 2, ni D sama dengan 1. So kita assume data ni dengan sekali difference dia dah stationary. 1. Ni sekali difference dia dah stationary.
Okey, so D sama dengan 1 yang ni. So ini kita dah biasa buat kan untuk difference sekali, observation kedua tolak observation pertama, observation ketiga tolak observation kedua and so on. Lepas tu ni adalah kolom E ni adalah yang apa tu, yang Z ni ikut formula ni kolom E ni adalah ZT tolak dengan Z bar kuasa 2. ZT tolak dengan Z bar kuasa 2. ZT ini adalah ZT. ZT tolak dengan Z bar ni adalah Z bar kuasa 2. Nah, ZT tolak dengan Z bar kuasa 2. Kita guna formula tu. Formula ni. Kita berada di sini sekarang ni. Z bar dah dapat. So sekarang ni ZT tolak Z bar kuasa 2. Kita dalam proses untuk mengira SZ. Okey. Kita dalam proses untuk mengira SZ. Okey, dapat tak? Ni delta ni. Saya tunggu you all. Tak ada masalah. Kita tunggu sehingga salah seorang dari you all dapat untuk delta untuk difference sama dengan 1 dan salah seorang juga dapat delta untuk difference sama dengan 2. Baru kita move kepada another example. Hari ini kita nak belajar untuk delta saja, delta calculation. Sebab dah habis dah. Cuma minggu depan tu secara face to face saya nak restart again. Doktor. Ya. Yang tadi row E kan, doktor cakap ialah ZT tolak Z bar kuasa 2 kan. Kenapa kalau kuasa 2 kan, kenapa doktor punya itu value atau negatif punya? Kan, ya Allah, subhanallah, sekejap ya anakku. Sekejap. Mesti positif. Mungkin ada salah calculation saya. Sekejap. Thank you, kejap. Ni D3, betul dah. Tolak 1429. Sekejap saya nak copy. Saya silap copy, Doktor, bukan
tolak 1.429, 0.1429. Dr. Narizan. Baiklah, mata you all ni jelas. Patutlah, subhanallah. Betul lah anakku. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia memanglah dia akan dapat nilai yang negatif. Sebab ni satu. Ni nilai yang berbeza-beza. So dia akan ada nilai negatif, dia akan ada nilai positif. Sekejap kita tukar. Subhanallah. Tak nampaklah mata saya ni. 1429 sama dah kan? Bismillah. 1429. Okey, kejap. Bismillah, kopi. Itulah saya suruh you all kira. Semua orang salah. Bismillah. Subhanallah. Dan baru betul. So dia berubah-ubah lah kita punya value ni. Tak apa. Yang lain sini je yang penting. Sama jugalah kan. Ini average dia. So yang ni betul 13. Yang ni exact betul dah. Square root of yang tu I22. Yang ni betul dah. Yang ni pun betul. Dan ni pun betul. Okay. Thank you. So yang ni dapat tak 0.59, 0.6? Dapat tak? Dapat tak you all? Excel cepat je sebab dapat, alhamdulillah. Untuk yang kedua ni, delta negatif ni, saya rasa yang ni kita tak salah dah sebab saya baru buat dengan you all kan. Sekejap, yang ni kita dah buat I4 ni. Kita check yang ni. Ni D4. Yang ni adalah D4 tolak D3. Check. Ini D15 tolak D14. Okey. Dan yang ini H tolak H2. H32. H tolak dengan acuk. Salah lah you all kat sini. Subhanallah. Salah kat sini anakku. Ya follow yang ni. Ya Allah, ya Tuhanku. So yang ni kita kena guna, kita check. Tolak dengan, so maksudnya tolak-tolak dia akan jadi tambah. Tambah dengan 0.01. Kita ambil 3 decimal place. Alah, dia follow yang tu. Bismillah. Lepas ni no error. Copy. Paste. Subhanallah. Ni baru betul. Yang ni sebab dia tambah yang ni, so dia akan jadi negatif lagi lah. Okay, yang ni rasa dah betul dah ni. Subhanallah. Yang ni fixed value. Okey, 0 point tolak dengan tolak jadi tambah 0.011. 0.011 semua. Subhanallah. Thank you very much you all. Oh ni dah betul dah. Yang ni sama juga.
Dah betul dah. So yang ni bagi dengan 12 betul. Exact ni square root of J. Ini dah berubah dah. Okay. Yang ni adalah square root 13. Yang ni dah betul. Okay. Okay. Check dengan jawapan you all ya. File, save. Selesai tak you all punya calculation? Kalau selesai tu senang hatilah. List kita buat satu contoh lagi. You all dah siap bagi tahu ya?
You all siap tak? Dah siap ke belum? Sudah, Alhamdulillah dapat jawapan. Okey, kita move. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita move. Okey, yang tadi Delta Chengking. Saya save dulu. Bismillah. Ya Allah, komputer ni kenapalah nak mogok pula. Bismillah. Okay, so insyaAllah kita move. Kita buat satu lagi example untuk you all. Kita buat yang revenue ni. Revenue ni. Okay, untuk data revenue ni, saya besarkan sikit. Untuk data revenue ni, untuk data revenue ni, hari tu kita dah bincang data revenue ni. Data revenue ni kita ada sampai berapa data Sampai 31 data. Data revenue ni ada sampai 31 data dan dia punya in sample dia adalah 22. Kita dah bincang hari tu pasal data revenue ni N dia sama dengan 31 in sample saja nak ulang sama dengan 22, out sample sama dengan 9. Okey. So bila kita bila kita plot data revenue ni, kalau kita plot data revenue ni, kalau ada graf dekat sini kan, data revenue ni yang sampai 22 ni graf dia bentuk macam ni you all. Bila graf dia bentuk macam ni, memang kita tahu yang ni adalah non-stationary. So bila non-stationary, kalau kita nak kira delta, kita kena bagikan dia stationary. So kita kena jadikan dia stationary series dululah. Okey, so bila kita untuk dapatkan model ni yang ni di data ni dia kena 2 kali beza you all. Dia kena 2 kali beza. Kita buat dulu. Kita cuba. Bismillah. You all buka dalam Minitab you all. Buka Minitab, masing-masing buka Minitab, si kopi. Bismillah. Kita buka Minitab sekali, insya-Allah sempat siap kot. Kita buka Minitab sekali, kita tengok dalam Minitab data ni. Minitab, bismillah. Application, bismillah. Okay. Bismillah. Okey, base. Dia ada 22 data saja. Okey. Dia ada 22 data saja. Kita naik. Okey. Oh, dia tak nak ya. Okey, dia. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok the time series dia, time series plot dah tengok dah actually tadi. Time series plot ni, time series plot untuk yang ni, dia macam ni. So memang dia non-stationary. So dia non-stationary, lepas tu kita differencekan dia sekali. Store ni dekat situ lah. Differencekan dia sekali, you all juga buat supaya kita tak adalah yang silap nanti. So yang ni kita ni original actual, ini difference sekali. So kita time series plot sekali lagi. Time series plot untuk C2 ni kita tengok stationary ke tak. Is like stationary, yes. Okay.
Thank you. Okay. Do your own work, okay? It's okay. You just do it. Okay, yang ni dia antara 200, ibu nak mengajar lepas ni pagi. Ini antara 200 hingga 2000 hingga negatif 2000 hingga 4000. Macam not apa tu stationary juga, tapi kita cuba yang lagi baik. Sebab kalau tengok kat sini adik Wawa ni ibu nak mengamuk dah. Okay. Kalau tengok kat sini dia regular, kalau yang saya buat ni regular differencing, to regular differencing. So kalau tengok kat sini kita cuba difference sekali lagi. You just sit down there. But once I call you, you come to me. Okay, time series plot ni. Okay, kita difference sekali lagi you all. Kita difference sekali lagi, kita nak tally dengan dia punya tu. Subhanallah, Dr. Nurisan, what you do? Okay, bukan sini difference sekali lagi. Kita difference sekali lagi, kita pergi kepada different, bukan pergi kepada time series plot. You dengar tak suara saya? Saya tak nampak you all ni sebab okay, C3. Difference sekali lagi. Okay, kita difference sekali lagi. Kita tengok time series plot, okay. Yang ni, ini C2, subhanallah. So kita nak C3, subhanallah. Time series plot, slownya C3. Select. Okay, you all nanti yang ni macam you all perhatikan 2000 dengan negatif 2000 kan. Yang ni memang jelas stationary. So kalau kita tengok yang saya buat sebelum ni pun, revenue ni, untuk revenue ni to regular differencing. So dia ada AR1, MA1. So kalau you all masih ingat nak dapatkan ACF dengan PACF tu, kita tengok autocorrelation untuk yang C3 ni. Autocorrelation untuk C3 ni. Autocorrelation untuk C3 ni. Yang ni dia macam ni. Dia macam ni, autocorrelation, tapi kita dapat juga MA1. Sekejap, saya buat default ya. Saya buat default. Is autocorrelation function untuk C3 ni. Saya buat 20 lah. 20. Okay, nak tengok pattern dia. Dia autocorrelation function ni macam tak ada, macam tadi juga yang ni pun. Kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku. Autocorrelation function untuk C3 dah select default 20, sepatutnya dia keluar 20. Dia keluar 5 jugalah you all. Okay. So ACF, PACF untuk C3 ni default 20. Dia keluar sikit. Okay, so itu kita dah belajar minggu lepas kan yang ni. So sekarang ni kita follow yang ni, cuma kita nak buktikan yang difference ni 2 kali, difference 2 kali tu stationary. Dalam kes kita ni kita nak tunjukkan difference 2 kali tu dah stationary. Okey, bila difference 2 kali dah stationary, kita nak kira data kita ni. Ni 34 data kita ni. Okey. Untuk pengetahuan you all ya, tadi kita guna example 15 data. So sekarang ini
bila kita nak buat betul-betul model, kita time series plot tu adalah untuk data in sample sahaja. So data revenue ni dia ada 1 sampai 23, kita ambil 22 data in sample dan 9 data adalah out sample. So sebenar-benarnya bila kita nak kira untuk nilai D ni, sebab data yang kita masukkan di dalam Minitab tu hanyalah data in sample. Saya ingat dah kenapa dia tak boleh nak plot tadi. Sebab kita ambil data in sample ni 22 kan. 22. So 22. So kalau kita nak plot graf dia, statistik 22 kena tolak default dia. C3 ni ni time series plot Dr. Norizan. ACF autocorrelation function untuk C3 ni 22 kita buat 17 18 sempat dia follow tak kita? Dia follow, dia nak kurang. So kalau ACF autocorrelation function ni, kalau tengok pada sini tak ada modal ni. Tak ada modal yang sesuai. Tak ada modal yang sesuai untuk kita di sini kalau ikutkan dia punya result atau correlation function. Tak ada model yang sesuai. Lepas tu kalau kita tengok partial autocorrelation function pula, partial autocorrelation function untuk yang ni kita ambil 17. Okey. Semua ni juga tak signifikan. Okey. Semua ni juga adalah tak signifikan. Okey, kita pergi kemudian. Yang tu kita pergi kemudian. Okey, so sekarang ni kita kita tak boleh nak tentukan dia punya P, kita tak boleh nak tentukan dia punya Q. Okey. Jadi yang kita perlu buat untuk buat model ni, bukan P dengan Q tu adalah langkah yang pertama. P dengan Q tu langkah yang kedua. So langkah yang pertama adalah kita kena tentukan delta. Constant itu included or not included in the model. So nak tentukan constant tu included or not included di dalam model, yang pertama sekali kita kena split data kita ni. Kita kena split data kita. Kita nak guna berapa data? So dalam contoh ini data revenue kita guna 22 sebagai in sample dan 9 sebagai out sample. Okay, once kita dah setting 22 ni sebagai in sample ni 56 tolak 34 22. So kita tahu tadi time series plot tu stationary bila D sama dengan 2. So ni kita different dah sekali. Different sekali ni saya ingat kita ambil daripada sini ni. Kita terus ambil daripada Minitab ni. 178 semua ni. 178 sehingga negatif 1376. Lepas tu negatif 122. Negatif 122 sehingga 220. Kita ambil daripada sini. Look, ni negatif 220. 220 sama, negatif 1376. So kita ambil daripada situ. Okey, so yang pertama kita nak tentukan adalah Z bar. Z bar. So ini Z bar ni, Z bar sum ni adalah mesti daripada apa? Sum ni mesti daripada yang stationary ni. So yang stationary ni adalah D37 hingga D56. D37 sehingga D56. Ni sum dekat sini. Sum dekat situ kita dapat yang ni. Untuk double checking, you all boleh check sendiri.
Okay, so you all boleh check sendiri. So sum ni tolak 2, maksudnya Z bar kita adalah nilai ni bahagikan dengan 22 tolak 2 sebab kita ada tinggal observation 20. So yang ni kita bahagikan dengan 20. Okay. Itu Z bar. Yang berikutnya Z tolak dengan Z bar. Semua dah hafal dah formula ni. Ni Z tolak dengan Z bar. Lepas tu Z tolak dengan Z bar kuasa 2. So kolom yang kedua adalah Z tolak dengan Z bar. Z ni adalah D2. D37 ni kolom D tolak dengan Z bar. Jadi tolak-tolak dia jadi campur. Dapat macam ni. Dapat macam ni. You all kira juga. You all kira sampai dapat. Nanti saya tunggu you all. Lepas tu Z tolak Z bar kuasa 2. Z tolak Z bar kuasa 2. Lepas tu kan kita punya formula kita sum Z tolak Z bar kuasa 2. Ni ingat dah formula. Sum Z tolak dengan Z bar kuasa 2. Lepas tu sum Z tolak dengan Z bar kuasa 2. Ni sum bagi nilai Z tolak Z bar kuasa 2 ni. Nilai I137 hingga I136 ni. I37 I56 ni. Sum kat sini. Sum yang ni. Sum kolom ni. Lepas tu yang ni kan tadi kan 18 Z bar ni dia bahagikan dengan 18. Bahagikan sum ni bahagikan dengan 20 kan. 20. Yang ni kan kita ingat kalau yang 20 yang ni 19. Okey. Kenapa yang ni 19? Tengok ni kenapa yang ni 19 sebab dia N tu 22. Tolak B tu 3. Tolak B 3 sebab dia bermula daripada observation yang ketiga. N 22 tolak 3 19. 19 campur 1 20. Tolak lagi 1. Jadi 19 kat sini. So yang ni lepas tu dah dapat yang ni. Ingat formula kita, ini adalah SQRT. Ini adalah SQRT, ini adalah SZ. SQRT untuk nilai yang ke atas tu. Ini adalah SZ kita. Ni adalah SZ kita. SZ kita dah dapat ada SZ, dah dapat ada X bar. X bar dah ada. SZ dah ada. So ikut formula ni, kita kena Z bar dah ada, SZ dah ada. Lepas tu yang ni SQRT ni kenapa yang bawah ni SQRT 20? Sebab dia sama dengan SZ ni. Ini N tolak B tambah 1. Yang ni N tolak B tambah 1. Jadi 22 tolak 3, 19 tambah 1, 20. Cuma yang ni tak ada square root. Yang ni square root. So square root 20. Square root 20. Lepas tu SZ bahagi pula dengan square root 20 ni. Kita dapat nilai ni. Untuk delta adalah Z bar bahagikan dengan Z bar yang ni. Z bar ni, G ni 38 bahagikan dengan yang ni. Bahagikan dengan L43 ni delta. So daripada calculation kat sini dia delta ni negatif. Kalau moduluskan dia still kurang daripada 2. Maksudnya delta not included in the model. Okey. Sekarang saya tunggu you all buat. Tunggu you all buat. Kira dulu. Kita ada banyak lagi masa ni. Saya tunggu sehingga you all dapat nilai delta. Doktor, boleh tak pergi dekat row L42? Boleh. L. J, K, L. Ni, 42. Kenapa keluar macam ni? 42. Ni ke? Yang square, doktor cakap square root 20 kan, tetapi kenapa doktor calculate square root 18? Iya ke? Sekejap.
Oh, sayalah yang salah. Memang dia square root 20 kat sini. Sebab apa square root 20? Kan kita ikut formula ni. Saya yang salah tu. Square root 20 tu, ni kan yang ni exact bahagikan dengan square root 20. 20 ni sebab 22 tolak dengan 3. 19. 22 kan? 22 ke saya yang salah? 22 tolak 3 kan? 22 tolak 3 19 kan? 19 campur 1 20. Itu the reason tak pandai kira ke? And yang ni kalau kita buka dia punya kurungan ni adalah N tolak B je. N tolak B. N tolak B. N tolak B. N tolak B. Kejap. Ini N 22. Tolak dengan B 3. 19. Campur 1 20. 20 tolak 1 19. Exact. Kejap dah saya jadi pening. SQRT. Sini. Tak pula tak pandai kira pula doh. Sabar. Sabar you all. Tak pandai kira pula doh. Sekejap kita kira sama-sama ya. Siapa yang salah. N sama dengan 22. B sama dengan 3. 22. 3. 19 kan? Tambah 1. Sama dengan 20. Lepas tu tolak 1 sama dengan 19. Betul ke tak? Betul ke tak? Observation kita berapa you all? Observation kita berapa? Subhanallah. Observation kita berapa revenue ni? 34. 34 tolak 34. Observation kita 34. 22 betul dah. Observation kita 22. Kenapa saya tak pandai ni? Subhanallah. Tolak 3. 22. Different 2 kali kan? Tolak 3. 22 tolak 3. 19. 19 campur 1. 20. 20 tolak 1. 19 balik. Ni. Yang ni 22. 22 tolak 3. 19 campur 1. 20. Sekejap. Meh 20. Sekejap. Saya silap kat sini you all. Ni saya silap kat sini. Saya silap kat sini. Z bar ni. Z bar ni betul dah. Z bar ni betul dah sebab kita tolak 2 dia akan jadi 20. 20. Jadi sum yang ni bahagi dengan yang ni betul dah 19. Yang ni square root ni betul, exact betul. Yang ni kita nak kira delta anakku. Yang ni bukan di sini, yang ni betul dah. Yang ni adalah N tolak B tambah 1 kat sini. N tolak B tambah 1. N tolak 3. 22 tolak 3, 19 campur 1, 20. Yang ni 20. N ni betul dah 20. Calculation ni salah. Yang ni adalah 20. Sorry. Alah, hai. Bismillah. 20. Tu baru betul. Yang ni bahagi dengan betul. Sama jawapan dia. Betul dah. Thank you. Dapat tak jawapan dia yang ni? Negatif 0.35. So modulus pun tetaplah kurang daripada 2. Jadi yang ni not included in the model.
Memang dia tak ada dalam model kita ni. Regular differencing 2 kali. Kalau dapat bagi tahu ya. You dapat tak? You dapat tak? You dapat tak? Sikit lagi saya nak tunjuk. Ke dah hilang semua dah. Tinggal 36 orang dah. Ada siapa-siapa yang dapat tak? Belum lagi.
Okey. Ramainya yang keluar daripada meeting kita ni. Okey, baik. So tinggal 31 orang saja, termasuk saya 32. Okey, yang penting untuk yang ini you all mesti kira juga. You all mesti kira juga supaya kita dapat tentukan delta tu included or not included in the model. Yang ni wajib kira. Okey. So yang ni saya tinggalkan untuk you all kira. Dia punya delta ni ambil value ni negatif 0.353 ni. You all simpan this value. Nanti kira sampai dapat. Okey, sekarang saya nak pergi kepada apa namanya kita punya Minitab. Kalaulah kes yang berlaku adalah sebegini. Kalau kes yang berlaku di mana delta ni not included. So, bila delta ni not included, kalau kita perhatikan kat sini tadi, you all dah nampak tadi kan ACF dengan PACF tu, mana ACF dengan PACF tu, ACF dengan PACF ni tak ada pun yang signifikan. ACF dengan PACF ni tak ada pun signifikan. So macam mana? Apa yang you all perlu buat dalam kes macam ni? So kalau ACF ni dengan PACF tak ada yang signifikan, senang saja sebab Minitab ni dia consider untuk 5 leg pertama sahaja. Jadi kita pergi kepada model ARIMA kita tu, kita guna data yang original, okey, C1. So sekarang ni dekat kolom sini sebelum ni kita guna included. So sekarang kita tak ada sebab delta tu kurang daripada 2. Modulus delta kurang daripada 2, so kita tak tick kat sini. So apa yang perlu kita buat, kita isi kolom yang ni maksimum 5. Kita isi kolom yang sini juga maksimum 5. Dia boleh sampai 5 saja. So difference ni kita dah buat tadi, dah confirm difference sama dengan 2. So yang kita confirm difference sama dengan 2 dan delta not included. The constant term not included in the model. Kita tengok, takut kita dah terguna sebelum ni. Okay. So kita tekan OK. Bila kita tekan OK, kita tengok model kita ni. Tengok model kita. Ni model kita ni. Model kita ni daripada AR1, you tekan komputer you sendiri, sampai AR5 tak ada satu pun yang signifikan. Kecuali MA4. Kecuali MA4, satu je signifikan. Yang lain tak. Tapi sekarang ni kita bandingkan AR5 ni mana yang kecil daripada MA5. So AR5 ni lagi kecil. So the next step adalah kita buang dulu AR5. Itu langkah yang berikutnya, kita buang AR5. Kita buang AR5, jadi AR ni dia jadi 4. AR4. Yang lain kekalkan. So tekan OK. So bila AR4 ni tengok tak ada juga yang signifikan. So AR4 ni bandingkan dengan MA, mana yang paling rendah. Jadi AR4 yang kita kena buang. Kita kena buang yang hujung. So AR4 kita buang lagi. AR4 kita buang lagi. So tinggal AR3. Yang MA biar dulu sebab dia lagi tinggi. Okey, so sekarang ni AR sampai 3. 3 ni 0.36. Dia tak signifikan juga. Tapi MA5 ni dah rendah. Jadi kita kena buang MA5. Tu cara dia. Kena buang satu-satu. Jangan buang semua. Kena buang satu-satu supaya kita akan dapat model yang terbaik walaupun dia tak represent apa-apa model pun. So kalau kat sini, look, bila kita buang tu walaupun ACF dengan PACF tadi tak ada yang signifikan. So bila kita buang ansur-ansur ni dia dah ada yang signifikan. So tengok kat sini AR3 2.03, MA4 2.11. So kita kena buang AR3 dulu sebab AR3 lagi rendah.
So AR3 lagi rendah, kita buang AR3. Kita buat satu-satu supaya kita dapat modal yang terbaik. Okay. So tengok tak signifikan juga. MA1 je signifikan. So kita bandingkan AR2 0.02 dengan MA4. Mana-mana. Nah, yang ni is option is up to you. So saya nak buang MA4. Si nak buang MA4. Si nak buang MA4, jadi saya tinggal 3. Si nak buang MA4. So bila saya dah buang MA4, MA3 ni dah signifikan. AR2 tak signifikan. Si buang lagi AR2. Saya buang lagi AR2. Saya buang lagi, tinggal 1. Okay. Okay. Modal yang saya dapat kali ni, AR ni tak signifikan. MA ni yang signifikan. So saya buang. Saya buang AR. So AR kosong. Okay. Okey, bila saya buang AR kosong, dia yang berlaku adalah MA ni ada 3 ni tak signifikan. So dia modal ni adalah try and error approach, bergantung kepada mana yang you buang dulu. So bergantung kepada creativity you all lah nak buang yang mana dulu. So yang tu ni tinggal modal yang baru kita. So kalau ikutkan kat sini, dua-dua tak signifikan, tak ada modal. So saya cuba sekali lagi. Saya cuba buang, tinggal 1. Tak signifikan juga. So untuk percubaan kali ini tidak berjaya. Jadi banyak percubaan yang kita buat, bila kita dah try sampai sini dah tak berjaya, maksudnya kita tak ada modal. So bila dalam keadaan itu, saya cuba balik modal yang saya dah cuba banyak kali itu, modal 1. Ini try and error approach. So modal yang saya dapat ni dia signifikan. So terpulang kepada kebijaksanaan you all lah, nak buat macam mana sehingga you dapat modal yang terbaik. Okay. So yang ni modal kita bila kita dah try 1, 2, 1, ini dia signifikan. So basically prosedur dia macam saya buat tu lah. Tapi bila dah tak ada, kita test lah 1, 1, 1, 0, 0 bergantung. Bila dah tak ada bila ACF dengan PACF tu tak represent apa-apa. Okay. So kuliah kita berakhir di sini. Ingin sekali saya pesan kepada you all, delta ni kena kira lah. Delta ni kena kira sampai dapat, and then tahu kira delta tu macam mana. Dan MAPE juga kena belajar kira ya. MAPE juga kita kena belajar kira. So kalau yang untuk modal yang ni, modal yang kita dapat tadi sama ni, 2.3 dengan 5.17 ni, yang saya dah cuba beberapa kali, akhirnya dapat modal ni. So ini adalah in sample data. So result data ni value ni kita boleh dapat daripada sinilah. Kalau kita tick tadi, saya tak tick tadi. So kalau kita tick graf dia, samalah juga kalau kita tick dia punya graf tadi. Statistik, look. Kita nak buat Arima, kita nak buat forecast, kita tengok ya. Lead 9. Okay. Lepas tu graf, time series plot je kita ambil. Perlu diingat juga kan yang ACF dengan PACF sebelum ni saya dah ajarkan, nak tentukan modal tu modal terbaik ataupun tidak, kita kena tengok dia punya ACF dengan PACF. Subhanallah, dia tak nak bergerak. Bismillah. Okay.
Dan storage tak perlulah. Tengok. Dia punya residual PACF untuk residual bagus, so memang signifikan. Yang ni juga bagus, so inilah model yang terbaik kita. So yang ni kalau kita dapat daripada Minitab, kalau kita plot, kalau kita plot tu, kalau kita plot ni, kita plot, tengok. Kalau kita plot, ni dia punya fokus ni. Dia punya fokus kat sini. Dia punya fokus ni lain. Dia punya fokus tu dia punya fokus sampai 22. Fokus ni. Ni kita punya fokus. Ni dia punya fokus ni. Dia punya fokus upper limit, lower limit. So kita punya fokus ni tengok sama kan? Sama. Dia punya fokus ni sama sebab nilai yang fokus ni pun kita ambil daripada Minitab, so dia samalah kalau kita plot daripada sini. So ni benda ni sama, ni graf ni sama, cuma yang ni ada upper limit dengan lower limit, yang ni kita ada actual value, tapi dalam Minitab kita tak bagi dia punya actual value sebab value yang fokus value ni kita ambil daripada Minitab. Ni focus value. So with that, thank you. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah dah masuk tahun baru. So kita juga akan bincang nanti untuk selepas habis je. Insya-Allah minggu depan tu insya-Allah habis kita punya, actually dah habis untuk box Jenkins ni dah habis. So minggu depan tu saya nak flashback balik. Ada kesempatan, saya tak sibuk, saya sempat buat soalan. So midterm kita pada hari Rabu lah, melibatkan chapter ini saja. Chapter ini saja untuk midterm tu, untuk chapter box Jenkins saja. Kita juga akan buat online. Sebab dia menggunakan menganalisis. Dia bukan dia bukan tafsir, dia analisis the data. Okay, so with that, thank you. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan hari Isnin. So minggu depan kita dah habis dah chapter ni. Kita insya-Allah kita bincang dulu macam mana nak buat tak midterm mengenai box Jenkins ni dah habis semua box Jenkins. Cuma minggu depan tu nak imbas kembali, refresh back about the box Jenkins methodology. With that, thank you. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Thank you all.